Ramai orang Malaysia tak tahu yang sesuatu yang besar tengah berlaku secara senyap di Indonesia sekarang ni. Bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang boleh kita abaikan. Ini sesuatu yang kalau kau orang tak sedar sekarang, kau orang akan menyesal kemudian hari. Dan yang menakutkan, kita yang duduk kat Malaysia ni masih lagi tidur. Kalau kau orang tengok video ni sekarang, saya nak minta satu benda je. Kawan baik saya dari Johor cakap, orang Malaysia tak kisah pasal apa yang jiran kita buat. Dia kata kita terlalu selesa. Terlalu yakin yang kita dah cukup maju. Kalau kau rasa dia salah, tekan subscribe dan like sekarang. Buktikan yang kita Malaysian ni masih celik mata. Masih nak tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Terima kasih dari hati. Assalamualaikum. Sekarang ni kalau kau orang tanya sesiapa yang baru balik dari Indonesia, jawapan dia mesti hampir sama. Bro, Indonesia dah lain dah. Dan kali ini bukan pasal Jakarta je. Ini pasal seluruh negara tu sedang bergerak ke arah yang kita sendiri belum berani bayangkan. Jom kita buka satu-satu. Pertama sekali, kita kena cakap pasal ekonomi digital Indonesia. Kau orang tahu tak yang Indonesia sekarang ni dah jadi salah satu pasaran e-dagang terbesar di Asia Tenggara? Bukan nombor 2. Bukan nombor 3. Mereka tengah lumba ke nombor 1. Platform macam Tokopedia, Shopee versi Indonesia, dan Bukalapak dah lama bukan sekadar aplikasi jual beli biasa. Mereka dah jadi ekosistem ekonomi yang lengkap. Orang kampung di Sulawesi pun boleh jual kuih tradisional terus ke pembeli di Surabaya dalam masa beberapa minit. Kita kat Malaysia, kita masih dok berdebat pasal kos penghantaran mahal. Dan ini baru satu sudut je. Cuba kau orang tengok sektor pembuatan mereka. Indonesia sekarang ni tengah tarik pelabur asing dengan kadar yang kita tak sangka-sangka. Syarikat dari Korea, Jepun, Amerika, semua berbaris nak masuk. Kenapa? Sebab kos buruh mereka kompetitif. Populasi mereka hampir 280 juta orang. Dan kerajaan mereka bagi insentif yang sangat menarik kepada pelabur. Kau orang tahu berapa banyak pelaburan langsung asing yang masuk ke Indonesia tahun lepas? Lebih 45 bilion dolar Amerika. Itu bukan angka kecil. Itu angka yang patut buat kita duduk tegak dan mula berfikir. Sekarang kau orang mungkin cakap, tapi Malaysia kan lagi stabil, lagi selamat untuk pelabur? Memang betul. Tapi dengar dulu, stability itu penting, tapi momentum pun penting. Dan momentum Indonesia sekarang ni laju gila. Bayangkan 2 kereta. Satu dah lama jalan tapi perlahan. Satu baru start tapi dah mula lumba. Dalam jangka masa panjang, yang mana satu kau orang rasa akan tiba dulu? Ini yang ramai orang Malaysia terlepas pandang. Sekarang kita masuk bahagian yang lebih dekat dengan kehidupan harian kita. Kos hidup. Ini yang paling mengejutkan. Kau orang tahu tak yang graduan muda di Indonesia sekarang ni boleh hidup dengan selesa dengan gaji yang pada mata kita nampak rendah, tapi kuasa beli mereka sebenarnya lebih tinggi daripada yang kita sangka. Di Yogyakarta contohnya, seorang pekerja muda boleh sewa apartmen yang selesa, makan 3 kali sehari dengan makanan berkualiti dan masih ada lebihan untuk simpan. Dengan gaji dalam lingkungan 4,000 hingga 5,000 ringgit Malaysia kalau dikira nilai setara, tapi gaji itu dalam rupiah. Dan kos dia jauh lebih rendah berbanding Kuala Lumpur. Kita kat KL, gaji 4,000 ringgit pun ramai yang tercungap-cungap bayar sewa, makan dan ansuran kereta. Ini bukan untuk buat kita rasa sedih. Ini untuk buat kita sedar yang model ekonomi mereka sedang menghasilkan kualiti hidup yang semakin baik untuk rakyat bawahan mereka. Dan bila rakyat selesa, produktiviti naik. Bila produktiviti naik, ekonomi berkembang lagi laju. Ini kitaran yang Indonesia sedang nikmati sekarang. Tapi ada lagi satu benda yang lebih besar. Sesuatu yang kebanyakan orang tak perasan langsung. Indonesia sedang melabur besar-besaran dalam tenaga boleh diperbaharui. Mereka ada sumber geotermal, solar, dan hidro yang sangat besar. Dan mereka bukan sekadar bercakap. Mereka sedang bina. Projek-projek tenaga hijau sedang dibina di Sumatera, di Kalimantan,
di Jawa, mereka nak kurangkan kebergantungan kepada minyak dan gas. Dan kalau mereka berjaya, kos tenaga mereka akan turun dengan mendadak dalam masa 10 tahun akan datang. Bila kos tenaga turun, kos pengeluaran turun. Bila kos pengeluaran turun, barang mereka jadi lebih murah dan kompetitif di pasaran dunia. Kau orang dah nampak ke arah mana ini semua pergi. Dan sekarang kita sampai kepada bahagian yang paling penting. Bahagian yang kita sebagai rakyat Malaysia perlu ambil serius. Ibu kota baru mereka, Nusantara. Ini bukan sekadar pindah pejabat kerajaan. Ini satu deklarasi kepada dunia yang Indonesia sedang berfikir 50-100 tahun ke hadapan. Mereka bina bandar pintar dari Sifar dengan teknologi terkini, dengan perancangan bandar yang mengambil kira alam sekitar, dengan infrastruktur digital yang terintegrasi dari hari pertama. Kos proyek ini berbilion dolar, tapi visi di sebaliknya lebih besar dari angka itu. Bayangkan 20 tahun dari sekarang, pelabur global tengok Asia Tenggara. Mereka tengok Singapura yang dah matang, malah mereka tengok Malaysia yang stabil, dan mereka tengok Indonesia yang baru, dinamik, dengan ibu kota moden, ekonomi digital yang kuat, dan populasi muda yang besar. Di mana kau orang rasa mereka akan letak wang mereka? Ini bukan soal bersaing dengan Indonesia. Ini soal kita sedar dan kita bergerak. Malaysia ada kekuatan tersendiri. Kita ada sistem pendidikan yang lebih kukuh dalam bahasa Inggris. Kita ada infrastruktur yang lebih matang. Kita ada rangkaian perdagangan antarabangsa yang sudah lama terbina. Tapi kekuatan ini hanya berguna kalau kita tahu cara menggunakannya dengan betul dan dengan cepat. Sesuatu yang besar sedang berlaku di sebelah kita, secara senyap, tanpa banyak bunyi. Dan kalau kita masih lagi duduk selesa sambil rasa diri kita dah cukup maju, kita mungkin akan tersedar satu hari nanti dalam keadaan yang kita tak jangka. 3 benda yang kau orang perlu ingat dari video ni. Pertama, Indonesia sedang bergerak laju dalam ekonomi digital, pelaburan asing, dan tenaga hijau. Kedua, mereka sedang bina masa depan mereka sekarang dengan projek seperti Nusantara. Ketiga, Malaysia ada kelebihan, tapi kelebihan tu perlu digunakan dengan sedar dan segera. Kau orang rasa Malaysia dah bersedia untuk hadapi kebangkitan Indonesia ni? Tulis jawapan kau orang dalam komen. Saya nak tahu pendapat sebenar kau orang. Kalau video ni buat kau orang berfikir, subscribe dan kongsi dengan kawan-kawan. Sebab benda macam ni perlu diketahui ramai. Sampai jumpa dalam video seterusnya.